Tapi otak tidak kilap. Tidak kilap-kilap otak. Tidak betul jiwa tu, hati. Banyak perkara lah. Di sini kalau kita perhati di sini, dia nak bagi situ, nak suruh jangan hati lagu. Dan nak ajar kepada kita bahawa hak zahir tu dia tidak kekal. Bukan kekal buat selama-lama. Hak tu akan lenyap. Kalau comel pun buat sementara, dah tua tak ada lah. Dah tua. Tak ada, semua tu akan hilang belakang. Kalau comel pun sekat dia seorang, lepas tu nak ke dia? Kalau budi dia tak ada. Orang sebut tak molek. Kalau comel pun tak ada makna. Tapi berapa ramai pula kita tengok dalam dunia ni orang-orang yang menilai sudut lain. Orang tu katakanlah kalau orang lelaki, bini dia, hak dia nak bini tu tidak comel mana, tapi apa dia pilih juga. Dia tu orang cerdik, apa dia pilih? Adalah tu. Sebab dia nampak ni comel peribadi, comel budi, comel akal dia, bijaksana dia. Comel ni bukan terletak pada zahir sahaja. Jadi kalau begitu tidak putus asa lah manusia dalam dunia. Tidak kata Tuhan buat nyaya, tidak kata Tuhan buat tak serupa nui comel apa aku dah. Tak, masih boleh mengangkat diri dia lebih daripada hak comel. Kalau hak comel tu kalau pelacur, nak ke dia? Orang tak nak sebut pun, orang tak say, pakai tak say. Tapi kalau hak tak ada ni, terutamanya orang-orang yang sudah mengalami orang comel, hak perangai huduh lah. Tak say dah. Lepas pada tu orang holak ke dia, uduh asal juru, dia kata tak apa dah, asal juru, tak say, serik. Kalau orang tak ada pengalaman lagi, boleh jadi dia masih lagi duduk nak. Tetapi kalau orang tu sudah faham betul tentang hidup ni, tak ada gapo dia boleh menilai comel tu, hakikat comel tu gapo. Hakikat comel. Hakikat comel. Ni pergi kepada hakikat. Hakikat comelnya iaitu peribadi, jiwa. Sebab itulah ramai orang boleh nikah dan bahagia apa. Dia duduk dengan isteri dia yang tidak comel. Kalau nak kira ramai lagi orang comel. Dia pun boleh pilih, tapi tidak. Kenapa? Sebab dia tengok dari sudut-sudut tertentu. Ada setengah orang dia tengok dari sudut comel rupa saja. Pendidikan tu biarlah rendah sikit pun tak apa. Kadang-kadang semua hidup dia nyesal duduk seorang mendengar. Anak aku jadi tidak cerdik. Aku cerdikkanlah. Pasal apa? Ndorong alik bini. Katakanlah. Kalau si bini pun begitu juga sebaliknya. Dia cerdikkanlah. Apa ni jadi payah ingat susah nak mengaji kemudian. Tok laki tak cerdik pun. Dulu duk tengok pada kereta, duk tengok pada jambu dia, gaya dia, duk tengok situ. Dia tidak tahu benda ni banyak lagi perkiraan hak lain-lain. Ada pun hak satu lagi tu, mana dia bahagia. Pasal apa? Apa-apa yang dikehendaki daripada seorang perempuan tu ada. Ada. Lepas pada tu jauh pula, mengaji pula, tinggi pula, boleh didik anak dengan baik pula. Anak-anak ni dapat keturunan yang baik. Selesai masalah. Berapa banyak benda-benda yang seumpama ini. Ini kerana tidak seimbang. Tapi kalau boleh belaka, ada belaka tu lagi molek. Tu lagi molek. Ni antara dua, nak pilih hak mana? Jawabnya hak ni. Hak ni hak lebih utama. Jadi budi tu nak dia tinggi, nak jadi molek, nak jadi comel, lagu mana? Dia ada budi dengan orang ni, budi dengan orang ni, buat baik dengan orang ni. Daripada awal sampai akhir ni macam-macam lah kita boleh tengok lah perangai orang hak juru ni lagu mana, orang hak comel peribadi dia, jiwa dia tu lagu mana, kita boleh tengok daripada bab ni. Itu tujuan Imam Bukhari. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, wa wassayna al-insana biwalidayhi, kami berpesan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua ibu bapa. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Peribadi yang mulia ataupun budi yang tinggi, jiwa manusia yang juru lagu mana, iaitu dia buat baik kepada dua ibu bapa. Hak ni Tuhan pun pesan. Tuhan pun pesan. Di tempat yang lain bila disebut sekali dengan dia, la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah SWT telah memastikan, telah memutuskan jangan kamu sembah selain daripada dia, dan buat baik pada dua ibu bapa. Apa? Dia sebut Tuhan, lepas tu sebut dua ibu bapa. Pasal banyak kesamaan tu. Walaupun di ibu bapa ni tidak Tuhan, tetapi banyak sudut sama. Sudut mana? Kalau tak ada Tuhan, tak ada kita. Hak tu hak sebenar.
yang mengadakan kita. Tetapi mengikut sebab yang zahir, kalau tak ada dua ibu bapa kita, kita tak ada. Tu kan, ada tu, ada dekat tu, mengingatkan kita kepada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, tak ada kita. Tuhanlah yang menjadikan kita. Itu hak sebenar, hak hakiki. Tetapi yang menjadikan dari segi sebab-sebab zahir ni, iaitu dua ibu bapa kita. Sebab itu rupa kita pun ada menurut dia dari segi perangai, dari segi gapo, tidak menurut hak lain. Seramai-ramai orang dalam dunia. Satu. Yang keduanya, Allah SWT sangat menjaga kebaikan manusia. Bukan manusia sajalah hak dia ciptakan ni. Kebaikannya, rezekinya, perlindungan yang Allah SWT bagi kepada manusia lah, khususnya manusia khususnya, begitu sekali. Siapa dia selepas Allah SWT yang paling menjaga kebaikan kita? Tak ada orang lain dalam dunia ni selain daripada dua ibu bapa. Inilah hak biasalah, hak umumnya. Tak usah kira lah hak anak kena tinggal ke ayah tu, tak kira tu. Kira hak kebanyakan dalam keadaan biasa, dalam keadaan rosak dah peribadi jiwa dia tu tak kira tu. Dalam keadaan biasa, tak kira orang kafir, tak kira bangsa mana pun, bukan Islam saja ni, tak, semula jadi, bukan manusia, binatang pun lagu tu. Dua ibu bapa. Sebab tu dari segi banyak tu mengingatkan kita kepada Tuhan. Orang lain tak ada lagu tu. Sebab tu dia sebut dua ibu bapa. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak ingat kepada Tuhan, maknanya orang tu tak reti telajak. Padahal udara siapa dia bui, air begini mewah dalam dunia siapa dia bui, bumi begitu murah dengan kita, tabur saja tumbuh selalu, siapa dia bui, siapa dia buat ni semua. Kalau satu orang tu bui sikit je kepada kita, kita terima kasih dah, terkenal ingat dia sampai bila-bila. Tuhan yang begini banyak bui kepada kita, kita lupa dia. Tak pernah sabar. Lepas tu bila dia kata apa-apa kita tak setuju dia, tak pernah sabar. Ini manusia yang tidak kenal budi, tak reti, tidak tahu dia tu siapa, tidak kenal diri. Begitu juga bawah sikit, dua ibu bapa. Dua ibu bapa daripada kecil lagi duduk basuh berak, basuh kecing dia, tengah malam duduk tampar nyamuk, dia pergi gigit dia, segala-galanya daripada kecil sampai besar. Tiba-tiba dia tinggal ibu bapa tu. Ni pun seperti juga, jenis tak reti lah juga. Jenis tak reti. Sebab itu tak boleh. Manusia yang peribadi dia mulia, nombor satu sekali hak ni, dua ibu bapa. Kalau di kalangan manusia, tak ada orang lain yang lebih daripada dua ibu bapa. Kemudian dia marilah hadis ni. Ni nak cerita ni pembentukan budi ataupun jiwa yang comel, yang baik, yang menarik. Iaitu salah satunya dia ni taat, buat baik, ingat, kenal, jaga ibu bapa dia. Itu dia. Lepas tu dia cerita ni, Abdullah Ibn Mas'ud kata, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Amalan apa yang paling Allah SWT suka? Jawabnya, bersembahyang ala waktiha, bukan fi waktiha, ala waktiha, yang dengan menjaga waktunya, jaga molek waktu dia. Hak tu Allah SWT paling suka. Ni dari segi hak dia, maknanya nak suruh ingat ke dia. Apabila kita ingat ke dia, dia suruhlah kita jaga ibu bapa, dia suruh kita jaga orang ni, dia kerana dia kita jaga semaya tu, suruh jaga waktu tu apa, nak suruh jaga lah, segala hak dia suruh tu kita akan jaga, kita akan jaga sehingga 5 kali sehari ni sepanjang hayat ni, kita jaga. Kalau boleh kita jaga hak tu, hak lain, hak dia suruh, kira-kiranya akan bolehlah kita jaga. Kemudian dia bertanya, kemudian apa? Dia kata buat baik kepada dua ibu bapa. Itu menunjukkan buat baik kepada dua ibu bapa tu tinggi kedudukan. Selepas daripada hak dia, hak manusia kena bui ke dia. Sepatutnya setelah dia bui sekian banyak ni, sepatut manusia kena ingat kepada dia, kena ingat hak dia suruh lah, kena buat hak dia suruh lah. Kalau kita semayang tak ada jadi apa, tidak jadi kau kaya Tuhan, tak ada subhanallah ya dia tu, bahagia dia tu. Tapi hak dia suruh, dia suruh semayang kepada dia. Memanglah dari segi akidah kita tak ada faedah kepada dia, kepada dia tu bukan ada keuntungan apa, dia dapat untung tak ada. Ini semata-mata untuk kebaikan kita, kembali kepada kita juga faedah dia tu.
Yang ni hak dia.